Salam sejahtera, Anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awal. Kita mulakan dengan perkembangan terkini yang baru kami terima. Kenyataan media daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Menteri dari UMNO telah menemui beliau pada hari Isnin 29 Mac 2021 dan menteri-menteri dari UMNO meminta nasihat daripada Perdana Menteri mengenai kedudukan mereka di dalam Kabinet berikutan keputusan Perhimpunan Agung UMNO bahawa parti itu akan memutuskan hubungan dengan bersatu dalam PRU15. Perdana Menteri telah menasihati mereka supaya terus kekal berada di dalam Kabinet. Ini mengambil kira kepentingan rakyat dan negara. Tambah Perdana Menteri, pada masa ini tumpuan utama kerajaan adalah untuk memerangi COVID-19, melaksanakan program imunisasi kebangsaan dan memulihkan ekonomi negara. Beberapa orang menteri dari UMNO memegang portfolio penting yang berkaitan dengan fokus utama kerajaan pada masa ini. Justru Perdana Menteri tidak mahu peletakan jawatan mereka dari Kabinet menjejaskan segala perancangan kerajaan untuk mengatasi masalah COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara. Tambah Perdana Menteri, Alhamdulillah atas nasihat beliau, kesepakatan telah dicapai bahawa semua menteri UMNO akan terus kekal berada di dalam Kabinet. Dengan kesepakatan ini, Perdana Menteri memberi jaminan bahawa Kabinet akan berfungsi seperti biasa dan segala inisiatif kerajaan akan terus dilaksanakan seperti yang dirancangkan. Dan kenyataan tersebut telah kami terima sebentar tadi dan kami akan bawakan perkembangan penuh serta laporan berkenaan dengan kenyataan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan dengan kedudukan menteri-menteri dari UMNO. Kita akan teruskan dengan laporan seterusnya. Saham di pasaran Asia Pasifik dijangka bercampur dalam dagangan pagi dengan pelabur menantikan data PMI dari China. Tinjauan FX Street jangka PMI untuk pembuatan dan bukan pembuatan dari China akan catatkan pertumbuhan. Terdahulu saham di Bursa Amerika rendah pada penutup Selasa dengan pelabur menjual saham berkaitan teknologi. Ini selepas hasil bond Amerika meningkat kepada 14 bulan tertinggi kepada 1.776%. Yang sama, saham syarikat kewangan, perindustrian dan perbelanjaan pengguna meningkat. Saham syarikat teknologi yang mendapat manfaat akibat kadar faedah rendah terkesan dengan jangkaan kadar faedah akan meningkat di masa depan. Menurut Inverness Council yang dipetik Reuters, pasaran kini tidak ada petunjuk jelas dan pelabur bertukar antara saham teknologi dan pertumbuhan hampir setiap hari. Pada penutup, indeks Dow Jones jatuh 104 mata, Nasdaq jatuh 14 mata dan S&P 500 jatuh 12 mata. Sebelum ini, Bursa Amerika dipengaruhi jangkaan yang ekonomi terbesar dunia itu akan kembali kukuh dengan peningkatan vaksinasi dan pelan rangsangan. Hari ini, Presiden Amerika Joe Biden dijangka umum pelan infrastruktur yang bernilai sehingga $4 trilion. Sementara itu, saham perbankan kembali kukuh di Amerika selepas pelabur lihat tiada kesan meluas daripada kerugian Archegos Capital. Dan kita akan lihat kepada analisis pasaran Bursa Amerika dan juga apa yang berlaku kepada Archegos Capital bersama dengan Stephen Ines, Ketua Strategi Pasaran Global Axis. Stephen, on Monday, the US Treasury yields hit a 14-month high to around 1.776%. Inverness Council says that there's no leadership in the market and that investors keep going in and out of tech and cyclical stocks. Tell us more about that. It's just a path of least resistance for U.S. yields, and that's just the reality of the way we reprice a surging economy, or at least expectations of a surging economy, because the bond markets tend to front run that impulse by roughly 4 to 8 weeks. That's what we're seeing right now. The expectations are for yields to continue to rise, and why wouldn't they? We've got massive waves of stimulus hitting the market, just as the economic data is starting to lift off, and as vaccines start to move their way through the economy. And this is positive. This is very, very positive. Tomorrow at the Asia Open, we're going to get another stimulus deal in the form of an infrastructure package, which is undoubtedly going to send inflationary ripples through the market and drive yields higher. Problem with yields, higher yields right now, it's not that they're too high, it's that they're moving quickly, and that's quickly higher, and that's continued to drive a wedge between two big segments of the markets. One of the financials, and the other is tech stocks, which trade quite poorly. And as a matter of fact, they go on a buyer's strike when yields start to move higher, and that's simply a fact of reevaluating those priced in valuations that are well in the forward to present value. When you start putting an interest rate in front of it as opposed to zero, people start getting worried. Until yields stop rising,
quickly. I think this is going to be the flavor of the day, unfortunately, for investors in tech. Look, tech should continue to do well over the next decade, but right now, when we're caught in this move in yields, it's a little bit unnerving for a lot of investors, especially those that are recent buyers of tech shares. And markets today in Asia are watching closely the PMI numbers from China. I think we know the non-manufacturing PMI for March is at 56.3%. This was announced just now versus 51.4% in February. There's a major increase of about 5% compared to the ones registered in February. Do we know the PMI number for manufacturing? If we don't know, do you think looking at the non-manufacturing number for PMI for China in March at 56.3%, an increase of about 5%. Are you positive when it comes to the PMI number for manufacturing? Yeah, I think it should play better because manufacturing has continued to lead non-manufacturing for most of the year, and this is quite positive. So I think this is an inflection point, and I would expect the markets to really look at this and treat this number quite well. However, there's bigger fish to fry in the markets right now. The concern really is about inflation. Stronger data, is that good or bad? That's the question that we're dealing with right now, because the stronger data pushes yields higher. So it's a very confusing narrative that we're moving through in the markets right now. And bank stocks rebound as investors see signs that Archegos Capital's fall will not affect broader markets. What happened to Archegos Capital? Was this a normal unwinding scenario? No, definitely not. I mean, obviously they get hold of the bank's credit cards a little bit too deeply and started speculating almost like day traders, and they probably got themselves caught a little bit. So what we refer to as too far over their skis on the risk, and it didn't take too much to topple that fragile house of cards. It's not the first time it's happened, but people were drawing comparisons to long-term credit that really had such a huge breadth in the market many years ago. But this is nowhere near that catastrophe spot. Risk management protocols are much better today, and a lot of banks have probably warehousing some of the risk and investors too are likely wearing some of the risk, expecting better days ahead. So the market's not so worried about these micro events when the macro situation looks so great, and I think this is why the bank stocks rebounded so quickly. But which banks and financial institutions stand to bear the brunt? We know about Credit Suisse and also Nomura. What about other banks or financial institutions? Well, generally it's the prime brokers, and by all accounts from what the media is reporting, Nomura and Credit Suisse were the main prime brokers. They're the ones that provide most of the leverage capacity and underwrite most of the margin debt. And these are the ones that will face the biggest crush. The other ones that owned some of that risk sold into the market and got out of that risk very quickly, while the prime brokers are left to deal cleaning up the mess. So those will be the two ones that will probably bear the biggest brunt of the losses. On that note, thank you very much, Stephen, for joining us this morning. Stephen Ines, Ketua Strategi Pasaran Global XZ, yang bersama kita dari Bangkok membincangkan berkenaan dengan pengaruh pasaran di Amerika kepada pasaran saham di Asia dan juga berkenaan dengan Archegos Capital. Kita akan teruskan dengan laporan seterusnya. Kementerian Kewangan MOF akan terus bekerjasama dengan semua pihak berkuasa berkaitan untuk bangunkan lagi pasaran kewangan Malaysia dan tingkatkan kedudukan negara di persada pelaburan dunia. Menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, keputusan yang dibuat FTSE Russell untuk kekalkan Malaysia dalam indeks bond kerajaan global WGBI merupakan pengiktirafan kepada kekukuhan pasaran bond kerajaan Malaysia. Tambahnya, ini juga adalah pengiktirafan asas makroekonomi dan daya tahan negara yang baik. Sebelum ini, Malaysia disenaraikan dalam senarai pemantauan WGBI sejak April 2019. Tambahnya, MOF ingin mengiktiraf usaha berterusan semua pihak yang berkaitan terutamanya BNM, Jawatankuasa Pasaran Kewangan, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Bursa Malaysia dan FMEM atas usaha sama yang berterusan dalam membangunkan pasaran kewangan Malaysia. FTSE Russell merupakan penyedia indeks pasaran saham dan perkhidmatan data yang dimiliki sepenuhnya oleh Bursa Saham London. Sementara itu, WGBI adalah penanda aras merangkumi penerbitan bond kerajaan dari lebih 20 negara utama dalam pelbagai mata wang yang digunakan secara meluas. Malaysia merupakan sebahagian daripada WGBI sejak Julai 2007.
Lapor MOH pemegang asing dalam bon kerajaan Malaysia juga meningkat kepada 24.7% pada Februari 2021 berbanding 21.9% pada April 2019. Pada akhir 2020, lebih daripada separuh jumlah pemegangan asing dalam bon kerajaan terdiri daripada pelabur jangka panjang seperti Bank Pusat dan kerajaan lain pada 31.5%, dana persaraan pada 17.7% dan syarikat insurans pada 2.6%. Dari segi pelabur domestik, pemegangan dalam bon kerajaan disokong oleh kecairan yang mencukupi daripada institusi perbankan dan pelabur institusi domestik. Seterusnya, penyedia perkhidmatan ekspres antarabangsa DHL Express unjur pasaran e-dagang B2B berkembang lebih 70% kepada $20.9 trilion menjelang 2027. DHL turut unjurkan bahawa 80% daripada semua interaksi jualan B2B antara pembekal dan pembeli profesional akan dibuat dalam saluran digital menjelang 2025. Menurutnya ini adalah kesan impak tata laku pembelian golongan milenial yang celik teknologi yang kini menjadi pembuat keputusan B2B profesional. Jumlah e-dagang perniagaan kepada pengguna B2C dalam rangkaian DHL Express meningkat pada 2020 kira-kira 40% berbanding 2019. Perkembangan positif ini menyaksikan DHL Express mengakhiri tahun kewangan 2020 dengan keputusan yang terbaik dalam tempoh lebih 50 tahun. Jumlah perolehan DHL Express meningkat 11.9% kepada sebanyak 19.1 bilion euro. Ketua Pegawai Eksekutif DHL Express, John Pearson berkata, walaupun sekatan pergerakan dilakukan di seluruh dunia, globalisasi telah menunjukkan daya tahannya didorong oleh pendigitalan dan kekuatan perdagangan global. Dan kita akan berehat seketika. Selepas ini kita akan bincangkan berkenaan dengan pemulihan ekonomi di Asia dan juga Pasifik sebentar saja lagi.